Terima kasih Tan Sri Ketua. Timbalan Menteri, terima kasih atas jawapan. Tempoh hari ketika Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi membuat penggolongan pada peringkat perbahasan jawatan kuasa, Yang Berhormat Menteri memperakui tentang terhadnya peruntukan bagi menjayakan cita-cita Universiti Apex dalam konteks ini USM. Apakah Yang Berhormat Timbalan Menteri sedar kekangan terbesar yang dihadapi oleh USM dalam melaksanakan pusat inovasi ialah kegagalan mendapatkan bajet pada angka yang munasabah untuk mereka take off daripada segala perancangan yang telah mereka usahakan. Ini satu perkara besar. Setakat mana sebenarnya serius dan komitmen kerajaan untuk menilai masalah ini? Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi dan seperti juga yang telah dijawab dengan panjang lebar oleh Yang Berhormat Menteri ketika menggulung bajet 2011 pada peringkat dasar dan pada peringkat jawatan kuasa, tidak bermakna bahawa kita tidak menyediakan bajet yang secukupnya. Setakat yang termampu kita akan sediakan. Namun demikian, kalau nak dikatakan bahawa setiap permintaan itu dapat kita penuhi secara 100%, itu yang Berhormat maksudkan adalah sebahagian daripada kekangannya. Namun demikian, saya ingin laporkan di sini, dari segi kedudukan dan keupayaan USM sebagai Universiti Apex, pada 2 Disember yang lepas, pasukan peer review atau lawatan keserakanan telah melawat USM dan melihat pencapaian mereka sejak mereka diberikan status Universiti Apex. Didapati bahawa pencapaian dan kemajuan mereka itu memenuhi 20 KPI yang telah dipersetujui bersama antara USM dan pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Dan suka saya sebutkan, dari segi penjanaan pendapatan hasil pengkomersialan R&D, USM telah berjaya meraih pendapatan ataupun penjanaan pendapatan hasil pengkomersialan R&D sebanyak 1.5 juta, dan ini adalah lebih tinggi daripada universiti-universiti penyelidikan yang lain. Dan bagi tahun 2011, sebagai universiti penyelidikan, USM akan menerima bajet sebanyak 80 juta yang sebahagian besarnya akan digunakan untuk R&D, manakala sebagai Universiti Apex mereka akan juga menerima sebanyak 80 juta ringgit Malaysia pada tahun 2011, yang sekali lagi sebahagian besarnya adalah untuk R&D. Dan jumlah ini boleh mereka mohon untuk tambahan dari semasa ke semasa. Jadi kalau nak dikatakan bahawa kita tidak dapat memenuhi secara 100% permintaan dari segi peruntukan R&D daripada USM, malahan universiti-universiti yang lain, itu memang benar, 100% tak mungkin. Tetapi sedaya upaya kita cuba. Dan pada waktu yang sama kita menggalakkan pihak Universiti Apex dan Universiti Penyelidikan untuk meningkatkan kolaborasi mereka dengan pihak-pihak industri. Terima kasih. Tan Sri Budiman, mohon satu soalan tambahan. Padat sikit. Silakan. Yang Berhormat Menteri, mohon sedikit penjelasan. Tadi Menteri mengatakan mengenai antara asasnya ialah mengenai aspek development di dalam kayu ukur Apex tadi. Soalan saya, apakah penilaian Apex University ini terhadap satu lagi pendekatan, iaitu impak sosial setempat? Sejauh mana setakat fakta yang Menteri ada, ianya memberi impak sosial, kerana pada pandangan saya impak sosial terhadap balik pulau, separuh daripada Pulau Pinang itu tempat kelompok masyarakat yang agak marhain, agak kurang terselah. Mohon penjelasan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Dalam mana-mana literature review dengan izin tentang keupayaan dan keberkesanan Universiti Penyelidikan, impak sosial daripada penyelidikan itu sangat mustahak. Sebagai contohnya,
kajian yang dibuat oleh Charles M. West, dan beliau terbitkan sebuah buku tentang The American Research University, mengkaji perkembangan apa yang dipanggil The Great Universities of the US dengan izin dari Perang Dunia Kedua sampai ke sekarang. Satu daripada komponen utama yang menyerlahkan keupayaan universiti itu ialah sejauh mana research itu dapat meninggalkan impak secara langsung kepada komuniti tempatan. Dalam konteks ini ada dua perkara, Tuan Yang di-Pertua. Pertama, sepengetahuan saya, USM memang dalam mission statementnya itu ada program outreach, bukan outreach yang dilakukan oleh mahasiswa seperti bakti masyarakat, tetapi outreach yang memastikan kerja-kerja yang dilakukan oleh para pensyarah dan fakulti itu ada dampaknya kepada masyarakat. Saya tidak dapat nak sebutkan dengan detail, tetapi saya tahu. Dan yang keduanya, mereka ada program di bawah konsep kelestarian yang termasuk soal green technology dengan izin dan juga soal alam sekitar. Mungkin tak kena ke balik pulau sangat, tapi mungkin di kawasan yang lain. Sebab saya tahu misalnya ada komuniti tempatan yang mempunyai hubungan yang agak akrab dengan USM, dan kalau USM boleh melahirkan beberapa program utama negara dari segi konsepnya seperti Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun, maka yakinilah bahawa USM sentiasa ada kesinambungan dari segi idea dan pelaksanaan kerja-kerja yang ada impak ataupun dampak sosial. Keduanya, Tuan Yang di-Pertua, ialah kita di KPT meminta setiap universiti untuk bekerjasama dengan college community untuk menjadikan college community itu sebagai jembatan yang akan membawa hasil-hasil penyelidikan yang bersesuaian untuk dipraktiskan secara langsung dalam komuniti tempatan. Terima kasih.